Mira? Ya. Kau cari aku ke? Kau ni tak ada perasaan ke? Kau respon macam tu je? Yelah. Kalau betul-betul aku ada hal urgent macam mana? Oh, sorry. Okay, hai kepada semua. Kita berjumpa lagi dalam Segmen Kotak Suara. Okay, hari ni kita orang tak berdua. Selalu orang cakap tak berkeseorangan lah. So, hari ni Mira dan Farah ada tetamu. Siapa tetamu kita, Farah? Tetamu kita adalah bunyi drum. Syamil. Okay, Syamil. Cuba Syamil kenalkan diri sikit. Sikit je kat orang luar sana. Ni orang tak pernah dengar ni suara emas. Hai, saya Syamil. Itu sajalah. Okay, itu saja. Okay, hari ni kita orang jemput Syamil sebab kita orang ada isu, bukan isu lah, dia topik yang menarik yang rasanya dekat dengan orang yang dengar kat luar sana. So, isu dia yang berkaitan dengan makhluk gaib. So, kalau orang cakap berkaitan dengan makhluk gaib ni, bagi kau dah fikir apa? Oh, bagi aku lah. Oh, bukan Syamil lah. Okay, bagi aku makhluk gaib ni, kalau sebut saya makhluk gaib, aku ingat pasal benda-benda yang tak boleh dilihat lah dengan mata kasar. Macam syaitan, jin. Wah, kira aku cakap cinta. Cinta tak boleh dilihat tapi boleh dirasa. Tu kan makhluk gaib. Tu makhluk jahanam tu. Apa benda tu orang? Oh, lupa kita ada tetamu. Okay, Syamil, cuba Syamil cakap. Kalau berkaitan dengan makhluk gaib ni, apa yang benda pertama yang Syamil akan fikir? Macam kita di Malaysia ni lah kan, kita dah dihidangkan dengan cerita hantu. Dah memang banyak sangat cerita hantu dekat Malaysia ni. Dan bomoh, sihir dan sebagainya. Even saya rasa kalau mungkin kita juga ada personal experience dalam benda ni. Mungkin kawan kita ke, family kita ke, ada yang kena sihir, yang kena rasuk ke kan. Kalau ada lah. Tapi benda ni memang common bagi kita. Dan dalam Islam tu sendiri, benda-benda gaib ni memang wujud kan. Betul? Memang kita tak boleh nak nampak. Tapi kita tahu kewujudan itu ada. Ada. Betul lah tu. Tapi biasa kalau Mira sendiri, biasa orang cakap macam histeria. Lepas tu, apa lagi Farah selain histeria? Selain daripada histeria. Oh ni, rasuk. So benda-benda tu ada perbezaan tak Syamil? Dia sebenarnya nak kata histeria dengan rasuk ni, kalau sebenarnya kita susah nak bezakan sebab kita tak tahu mana yang sampaikan. Hari ni saya tanya kawan saya lah, macam mana kita nak bezakan rasuk dengan histeria ni. Dia cakap kita tampar je dia kan. Kalau dia macam dia okey lepas tu, tu histeria lah tu. Tapi takkan kita nak pukul orang tu juga pula kan. So dia macam Bukan macam tak susah. boleh tampar Mira macam selalu je kena histeria. Sebab dia susah. Dia tak boleh kita nak bezakan just by mata kasar macam tu kan. Dia macam orang kalau dalam ruqyah sekalipun, macam dia kena tahu apa yang dia kena buat. Dan kalau nak diagnose benda tu sebagai histeria sekalipun, doktor pun bukan boleh suka-suka diagnose sebagai histeria kan. Dia ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi ataupun simptom-simptom dia ke. Tu dari sudut orang cakap saintifik pula kan. Kalau macam orang luar yang tak tahu apa-apa, orang akan anggap histeria dengan kerasukan tu adalah satu benda yang sama. Dia sebenarnya kalau kita tengok dalam banyak jurnal perubatan kan, dia orang lihat histeria ni dalam dua perspektif yang berbeza. Sama ada magic ataupun demonological ataupun berkaitan dengan syaitan, kerasukan dan sebagainya. Alamak. Dan satu lagi daripada segi saintifik, iaitu daripada segi psikologi. Okey. Aku terlupa lah nak buat buku nota. Aku tak sangka nak serius. Demonology. Demon. Tapi kalau Syamil secara personal, Syamil rasa histeria dengan kerasukan ni mana yang lagi orang cakap lagi susah lah Nak diubati. Macam sekarang kalau nak kata histeria ataupun kerasukan, first kali kita kena tahulah histeria atau apa kan. Histeria ni kalau ikut Dewan Bahasa dan Pustaka, dia definisikan sebagai sejenis penyakit urat saraf ataupun neurologikal yang terlihat pada letusan-letusan emosi yang tidak dapat dikawal. Dan satu lagi, kegembiraan atau ketakutan yang tidak dapat dikawal. Kalau ikut Cambridge Dictionary pula pun hampir sama definisi dia, extreme fear, excitement, anger that cannot be controlled. Merriam-Webster pun hampir sama, behavior exhibiting overwhelming or unmanageable fear or emotional excess. So secara umumnya, dia satu histeria ni satu ledakan emosi yang kita tak boleh nak kontrol.
Dan emosi ni akan mempengaruhi orang yang histeria ni, emosi dia akan mempengaruhi fizikal ataupun tubuh badan, membuatkan dia Dia meraung. meraung-raung ataupun bergerak dalam keadaan yang bukan normal lah. Orang yang histeria ni selalu dia sedar tak apa yang dia buat. Sebab selalu orang bila orang cakap pasal orang histeria dia tak sedar. Nak kata Sedar? dia macam saya cakap, histeria ni sebenarnya orang terlalu banyak guna. Macam dia penggunaan dia tu terlalu luas kan. Kalau kita tengok orang tu macam tak betul sikit, dia ni histeria lah tu. Sampaikan histeria ni selalu dikaitkan dengan wanita, perempuan, dan orang kata you're hysterical. Selalu kita tengok Mak Salleh sebut kalau perempuan tu berperangai macam tak betul sikit kan, you're hysterical. Dan dialog ni macam ataupun percakapan macam tu biasanya kita dengar dekat movie dan sebagainya kan. Tapi jarang lah kalau dalam movie Melayu ke buat gila apa, jarang pakai histeria unless kalau macam kena rasuk dengan cerita-cerita hantu baru. Tapi sebab mostly selalu associate sangat tapi mostly kalau cerita benda-benda Melayu halus. juga rasuk kan. Tapi aku rasa macam untuk orang-orang macam I mean macam orang yang mungkin follower TP mungkin tahu beza antara histeria and yang lain-lain lah. Tapi kalau mungkin orang kat luar sana macam mak ayah aku mungkin tak tahu kan. Diorang akan anggap benda sama. Tu dua aspek berbeza lah. Aku pun sebenarnya ingat benda tu sama Sama lah. So Syamil dah menerangkan lah. Tapi berkait dengan emosi lah. Mostly kalau makhluk gaib ni memang berkait dengan emosi lah. Okay, kita cakap pasal kes-kes yang dekat sekolah, kes-kes yang dekat apa macam kat asrama ke apa ke. Kenapa mostly dekat tempat-tempat macam tu mesti ada histeria? Dia macam yang saya cakap, histeria ni kalau kita tengok dia emosi yang tidak dapat kita kawal tau. Dan untuk nak, dia tak boleh macam untuk semua ni kita guna sebagai histeria. Dan ada dalam histeria dia ada beberapa simptom anxiety, nervousness. Dia mengalami kecelaruan emosi masa tu. Jadi bila pada pandangan saya lah, kalau kita tengok yang berlaku dekat sekolah-sekolah ke ataupun sebagainya, ada satu kes dekat Malaysia dulu dekat Kilang Kasut, 30 pekerja. Yang ni bukan budak sekolah tapi orang dewasa mengalami histeria. Dan benda ni ada yang disebut dalam satu website Psychology Today memang orang kata verified by doctors kan. Dia orang ambil side case tu dan kenapa benda ni boleh jadi. Sedangkan kalau kita tengok boleh beramai-ramai macam tu. boleh beramai-ramai. Serentak kan. Jadi nak kata kenapa tu, saya rasa dia lebih kita tak tahu ataupun kita takut. Jadi macam seorang menjerit-jerit. Okay. Contohnya at least dia tiba-tiba menjerit-jerit apa semua kan. Yang lain akan takut. Betul, ikut jerit. So bila dia takut, dan bila ketakutan ni terlampau sangat, individu tadi dia akan sama menjerit-jerit apa semua. Dan benda ni berjangkit. Oh, I see. So dia patutlah orang cakap kalau kita sedih ke, ada emosi ke, jangan keterlaluan. Itu sebenarnya. Tapi biasa kalau orang tua akan cakap kan, jangan ikutkan emosi, nanti setan masuk, nanti kau kena rasuk kan. Kalau orang tu kena histeria ke apa, orang akan cakap kau ni lemah semangat kan. Maksudnya betul lah, berguna lah orang tua tu cakap kan. Kita kena kawal emosi. Kalau dari segi macam mungkin dari segi psikologi ke, dari segi untuk kita motivasi, orang cakap kawal emosi dengan baik. Sebab macam ni lah aku rasa kalau kita tak Syamil tak terangkan, aku pun akan ingat bila histeria je sebenarnya berkaitan dengan memang hantu tu suka kat engkau. Macam kau ada pengalaman sendiri, kau macam diam, kau kali kedua kau terbegun ke? Sangat terpegun. Tak, aku macam cuba nak make sense lah macam mana macam kau tengok orang menjerit itu, lepas tu kau pun boleh menjerit sekali. Sebab kalau aku tengok orang menjerit, aku macam tak pernah lagi lah sampai aku pun nak ikut menjerit macam tu. Kalau tak aku tampar dia, nak bagi dia sedar je. Wow, kau berani kan? Tapi sebenarnya kalau kita perasan lah kan, benda ni memang selalu berlaku. Bukanlah menjerit-jerit, tapi ambil contoh dalam kes War of the World punya broadcast radio. Dia satu siaran radio yang mengatakan New York telah diserang alien. Dan benda ni tersebar di Amerika Syarikat masa tu dan orang jatuh panik. Dan kenapa orang panik macam tu? Kenapa orang mudah panik? Kenapa macam benda ni jadi orang macam apa kita nak buat macam even masa COVID ni pun orang tak sure. Orang macam takut. Satu perasaan yang tidak pasti membawa kepada ketakutan yang melampau kan. Tapi bila semuanya makin reda, kita dah duduk rumah apa semua kan, kita dapat tengok kes tu makin menurun. Dan sebelum ni orang cakap habislah lepas ni kan, dah tak ada ni. Semua orang kena pakai suit hazmat lah kalau nak keluar macam tu kan. Menarik ya. Serius. Betul. Aku yang hari ni akan cerita pasal cerita hantu. Tapi tiba-tiba masuk psikologi, aku sampai terdiam macam tak nak guna lah soalan yang aku prepare. Oh ya ke?
Okay, secara personal, Syamil sendiri ada tak macam orang terdekat ke ataupun pengalaman tentang atau menyaksikan histeria ni? Okay, first, Syamil memang daripada dulu ke memang tahu histeria ni ada perbezaan dengan? Dia nak kata daripada dulu tahu ada perbezaan ataupun tak, tu bukanlah. Sebab kalau nak kata, saya nak cakap histeria ni memang satu common yang bila orang jerit-jerit je histeria, bila ini je. Sebenarnya histeria ni terlalu banyak digunakan, tapi sebenarnya dalam segi psikologi, histeria ni dulu telah dibuang daripada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder tau. DSM, kita yang lebih dikenali sebagai DSM lah. Ni psikiatri gunakan manual ni dah macam Bible doang. So apa-apa isu ke ataupun kes ke, diorang ada pengkelasan sendiri. Ni untuk yang sakit jiwa punya lah. Dan histeria pernah dimasukkan generally, tapi pada edisi ketiga dia dibuang. Pada tahun 1980 dia dibuang. Histeria tu dibuang. Kenapa, dan digantikan dengan benda-benda yang baru. Punya histeria ni dia ada 3 pecahan. Dia ada macam conversion disorder, dissociative identity disorder, dan ada lagi lah. Macam kalau kita tengok orang histeria ataupun kerasukan ni kan, dia punya dia tak tahu yang dia siapa, dan mungkin dia boleh jadi orang lain. Ya, betul. Betul tak? Macam orang yang kerasukan, dia jadi orang lain apa semua. Dan histeria ni pun benda yang sama. Yang sebenarnya itu adalah dissociative identity disorder. Dia boleh ada 2 personality, 3 personality kan. Kita boleh cakap dengan orang ni. Lepas tu bila dalam 10 minit lagi dia tukar jadi orang lain. Kalau dalam kes yang dia cakap dalam bahasa asing apa semua tu, padahal dia tak pernah. Itu pun agak menarik juga, sebab memang orang yang psychological punya disease macam ni, disorder lah. Dia boleh jadi macam, memang ada kes yang dia kehilangan terus. Macam contoh, dia boleh bercakap dalam bahasa Inggeris kan. Sebelum ni bahasa asal dia bahasa Inggeris, tapi dia hilang kebolehan untuk bercakap dalam bahasa Inggeris. Yelah, kadang-kadang kalau macam orang cakap kalau berkait ni rasuk ni apa, mostly akan bertukar suara. Lepas tu macam soalan Farah tadi kan, dia sedar ke tak sedar sebenarnya kan. Lepas tu dia punya tingkah laku, dia kelakuan pun dah pelik dah kadang-kadang. Dia punya tulang boleh bentuk. That's why berbalik kepada emosi ke kena betul, kawal. dan aku rasa kau perasan kalau berlaku kat sekolah, mesti dekat sekolah asrama. Sebab aku rasa sekolah asrama macam orang tahulah jadual pack apa semua. So lepas tu mesti berlaku kat perempuan. Mesti berlaku. Okey, aku rasa ni yang untuk hari ni kan, podcast Kotak Suara hari ni, aku rasa sangat isu ni sangat, orang cakap dia taklah mendalam, tapi informasi yang sangat berguna dekat orang yang dengar, orang yang baru dengar. Dia macam aku, secara jujurnya untuk aku yang macam ingat semua benda ni sama. Lepas tu bila dengar pula terms-terms daripada Syamil, so aku macam okey, sebenarnya benda ni dah ada dah. Orang dah buat kajian semua. Sebelum ni dah ada kes-kes macam tu. Cuma kita orang Melayu, jagoan, orang kampung, dia tak tahu benda-benda macam tu. Tapi itulah, orang akan berkait dengan emosi. Tapi kalau yang dia tak boleh nak kawal dia punya perasaan dari segi macam orang cakap lemah semangat. Kenapa jadi kat perempuan? Kenapa lemah semangat, benda tu senang nak masuk? Dia biasanya kalau nak sebut pasal histeria ni lah kan, kalau kita tengok sejarah dia pun, sejarah dia memang pelik. Sebenarnya histeria ni bukan benda yang baru. Dia 4,000 tahun dah dalam sejarah. Simptom-simptom menyerupai histeria direkodkan. Contohnya macam dalam masyarakat Mesir Purba kan, diorang ada satu teks purba yang dinamakan Kahun Papyrus yang memberi catatan tentang simptom histeria, yang mereka sangka ataupun masyarakat Mesir Purba ni sangka yang histeria tu disebabkan oleh pergerakan rahim yang tidak terkawal. Jadi kalau dah sebut rahim, memang dia akan perempuan mostly affect perempuan sahajalah kan. Okey. Dan dalam catatan Eber Papyrus pula, dia dijelaskan orang yang mengidap histeria ni mengalami pergerakan seperti sawan dan merasa tercekik dan menyangkakan yang dia akan mati. Dan bila ahli psikoanalis moden, contohnya macam Sigmund Freud kan, dia ni memang ahli psikologi yang orang kata memang terkenal lah. Memang nama dia orang tahulah. Dia berikan perasaan yang nak tercekik tu sebagai globus hystericus. Dia macam ada something dekat kerongkong kita ni. Okey, berbalik kepada soalan Mira. Ada pengalaman tak? Yang berkaitan dengan, kita keluar sikit daripada saintifik tu semua. Okey, berkaitan pengalaman sendiri. Tengok sendiri tak? Pengalaman dengan makhluk gaib ada tak, Syamil? Saya pernah tengok lah orang kena rasuk ni. Ya ke? Bukan histeria, rasuk memang bukan histeria lah, memang rasuk. Sebab
dia masa diubatkan tu dengan ubatan tradisional lah. Memang ustaz datang semua, memang keluar benda-benda pelik daripada mulut dia. Memang dia kena sihir lah. Kita memang kita kena sihir. Takkan kita nak cakap yang jarum, rambut tu semua boleh ada dalam perut dia kan. Takkan dia makan benda tu. Jadi saya rasa itu memang sihir lah kot. Sebab tu saya percaya yang kerasukan pun ada, histeria tu pun ada. Histeria ni pun ada pecahan ni macam saya cakap daripada segi saintifik. Dia pun semua sindrom-sindrom tu kan. Cuma kita nak cakap yang semua kerasukan itu histeria dan semua histeria itu kerasukan pun salah. Jadi dia agak kontroversi lah sikit. Macam mana kita nak tentukan sama ada itu histeria ataupun itu kerasukan. Macam kau Farah, kau ada pengalaman tak? Ada dulu kat matrik aku. Tapi aku rasa tu histeria kot. Sebab perempuan tu masa final lah. Okay. Dia macam jerit-jerit lah dekat dalam bilik dorm dia. Okay. Lepas tu macam aku macam ada lah yang pahal perempuan ni. Tapi sebabkan masa tu aku, sebabnya college kita orang memang macam keras sikit kan. So aku ingat dia macam kerasukan. Tapi aku rasa dia mungkin serius sebab aku dengar time tu dia baru break dengan boyfriend dia. So stress ke apa. Oh yelah, balik dari stress, emosi dia. So Macam pandai aku guna term sekarang. wow. Histeria. Bukan rasuk histeria. Kalau Mira sendiri, Mira memang macam Syamil tengok orang kerasuk kan. Macam Mira pun pernah juga tengok sebab berubat jarum, rambut kan. Kadang orang cakap, mungkin orang kat luar sana tahu bila berubat kadang-kadang keluar benda-benda yang takkanlah dia makan benda tu. Lepas tu dia cakap benda-benda yang bukan daripada bahasa dia, which is bahasa Siam. Lepas tu pergerakan dia. And macam, kau tahu tak, aku pernah tengok orang yang berubat tu, dia baring, okay, tiba-tiba perut dia berombak yang macam, kau tahu tak, ombak air pantai, air laut yang menderu deras tu. Lepas tu aku macam, kalau untuk orang yang tak biasa, mungkin macam, uish, terkejut, wish, serius lah. So first impression okay, maksudnya benda tu wujud. Takkanlah orang nak boleh sendiri buat kot perut macam tu. Yang ni yang kau kata yang kau keluar handphone kau tapi bateri kau habis tu. Yes, kau ingat cerita kan? Aku ingat cerita. Dia macam orang nak ambil gambar alien lah tapi kamera selalu kabur. Ya. Masa tu lah bateri habis. Lepas tu time tu lah apa ada dulu kalau time nak rakam ke apa ke, mesti benda tu tak bagi. Dia tahu lah tu kita nak rakam dia. Aku rasa benda tu memang boleh kacau kita punya magnetik. Macam benda-benda phone apa semua bagi. Itu saya tak tahulah. Saya bukanlah Dua bidang. golongan hantu. Tak Kalau pernah saya lah hantu, saya tahu. pergi mencari ekspedisi mencari hantu. Pernah kan? Bukan akak anda berkawan dengan orang-orang seperti itu. Pernah cari. Pernah lah cuba untuk cari. Ini mengaku. sebab semua ni Kawan-kawan. sebab dia punya pasal lah ni. Dia punya pasal lah ni. Yang tak boleh disebutkan nama. Memang tak boleh disebut nama dia sebab sensitif. Tapi saya rasa kita semua tahu Tak lah tahu siapa dia. Cuma dia ajak saya ke Johor. Nak masuk kononnya nak masuk lah satu hospital yang kononnya berhantu. Memang pergi ke Johor apa semua kan. Tapi bila dah sampai depan hospital tu, guard pula tak bagi masuk. Guard tak bagi masuk. Bukan hantu yang halang, guard yang tak bagi. Jadi tak jumpa Tak jumpa lah. Okay. Orang kan pernah dengar tak pasal cerita Harun Din dia pindahkan makhluk halus guna basuh? Saya pernah dengar. Anda rasa benda tu macam logik tak? Saya nak kata macam Harun Din, arwah Harun Din kita tahulah kan. Dia memang orang yang pakar ilmu dalam bidang, orang yang berilmu. Dan saya rasa itu perubatan alternatif macam tu, perubatan Islam macam tu, orang yang Harun Din sebenarnya lebih pakar lah. Kita tak tahu. Saya nak cakap saya nak percaya 100% pun tak boleh. Saya nak cakap saya tak percaya pun tak boleh. Sebab tu di luar bidang. Di luar kita tak boleh nak kira macam makhluk-makhluk halus ni. Macam daripada segi saintifik kita boleh kira, kita boleh ada statistik macam mana. Tapi makhluk halus ni kita nak nampak pun tak boleh, kita nak kesan pun tak boleh. Tapi, jadi dia memang kita tak boleh nak bagi anggapan ataupun buat kesimpulan sebegitu saja. Bisa ada benda yang memang kita tak tahulah. So kalau berkait rapat dengan makhluk kan ni, kalau aku Farah, aku rasa memang kita tak boleh simpulkan lah. And bila kita tak boleh dapat satu kata putus, yang ini macam ni, yang ini macam ni. Sebab dia ada berkait rapat dengan semua benda. Setuju. Lepas tu
aku rasa macam untuk orang kat luar sana yang mungkin tak tahu dari segi apa terms-terms scientific dia kan. Lepas tu orang akan cakap okey kerasukan ni macam ni, histeria ni macam ni. Tapi secara umumnya benda tu ada sebenarnya. Benda tu ada. Cuma kadang orang cakap nak percaya tak percaya, ada nak percaya tak nak percaya kan. Tapi bila orang jadi dekat dia percaya. Bila dia pernah nampak dia percaya. Tapi macam tadi Syamil cakap dia pergi cari kan. Orang akan cakap kenapa pergi cari? Untuk apa? Aku rasa kena paksa saya. Untuk dapat apa? Kan. Senyum je. Syamil senyum mungkin betul. Tapi sebab biasa budak lelaki mencari, aku rasa dulu kau pernah kecil-kecil kan tengok cerita NTV7 Seekers. Aku dulu siap main coin berdarah tu. Kau main Farah? Yeah. Kau memanggil? Bukan aku manggil orang yang ambil darah aku. Lepas tu korang main? Dia orang apa pendapat Syamil kalau benda-benda ilmu Spirit of the Coin. Yes. Yang main darah tu. Dia macam memanggil. nak kata sama macam Ouija board lah kalau kita tengok dalam barat kan. Nak kata panggil ke apa ke, memang tak pernah nak ni lah. Saya tak ada pengalaman pula pasal tu kan. Jadi nak kata betul ke tak, kita tu pun tak tahu kan tangan dia bergerak. Orang-orang sekeliling ni bagus ni. Tapi sejak dia jumpa that particular person itu kita kena tut. Okay lah, tak apalah. Tapi aku rasa topik yang menarik untuk hari ni lah. Sekejap je Farah kita cakap pasal ni. Tapi aku rasa macam padat lah informasi yang kita dapat daripada Syamil. aku ada satu soalan terakhir lah untuk Syamil. Daripada aku lah, daripada kau tak tahulah. Okay, kan selalu kan kalau dalam kes kerasukan ni kan dia macam jin tu, jin ke syaitan ke kan. Kadang-kadang dia orang tak nak keluar daripada badan. Lepas tu dia orang macam cakap macam okay, kalau kau nak aku keluar daripada badan budak ni, kau kena penuhi permintaan aku semua. Kau rasa wajar tak kita macam deal dengan dia orang? Dengan benda-benda satu soalan menarik. Okay, aku rasa kan mungkin berbalik kepada orang-orang yang pandai berubat. Okay, Syamil sendiri ni secara personal lah. Tapi kalau like macam kau memang kau memang apa orang kata like macam amatur kat situ. Lepas tu like macam aku kena rasuk kan. Lepas tu kata okay, kau keluar daripada badan dia sekarang. Tiba-tiba kau berani pula kan kat situ. Lepas tu dia macam okay, kalau kau nak keluar daripada badan budak ni, okay, kau kena jilat lantai. Baru aku keluar. Dia macam ada satu kau perjanjian. Nak buat tak? Perjanjian. Tak nak, aku biarlah kau kena rasa. Kau ini kau rasa tak wajar lah. Tapi biasa benda macam tu, tak tahu, ini aku secara sebelum saya sebab banyak kan cerita secara personal aku tengok orang tu and biasa memang dia akan deal lah. Tapi kalau orang dulu dia orang akan buat perjanjian tu. Tapi bila kita berjanji dengan syaitan, dia orang akan tuntut sebenarnya. Tapi pendapat Syamil, itulah wajar ke kita buat? Saya tak tahulah. Nak kata kalau macam saya orang yang mengubatnya, bolehlah saya cakap kan. Tapi disebabkan saya ni pernah tengok je. Jadi wajar ke tak wajar ke, itu bukan keputusan saya lah. Tapi kalau saya rasa lah kalau dalam keadaan terdesak pun, siapa pun sanggup buat apa je kan. Jadi itulah jawapan saya. Kalau dalam keadaan terdesak, siapa pun sanggup buat apa. Okay. Betul. Kalau aku personal opinion aku macam tengoklah permintaan dia tu macam mana. Kau dia minta pulut kuning ke, like asalkan yang tak melanggar batas-batas agama tu boleh. So topik ni menarik lah sebenarnya. Kalau cakap pun takkan habis. Sebenarnya kalau cakap pasal histeria ni memang sangat panjang lah. Kalau kita nak tengok macam pada tadi sejarah, itu baru Mesir Purba, belum Yunani lagi, dan zaman pertengahan lagi, dan zaman contemporary, masa kajian baru mula-mula sekali nak buat kan. Dia mula mengambil perspektif daripada segi psikologi semua. Tapi masa zaman pertengahan dulu, saya rasa itulah histeria ni topik yang ada stigma di sebaliknya. Sebab selalunya orang akan salahkan perempuan. Dan dalam masa zaman pertengahan dulu, orang yang mengalami histeria ataupun aka penyakit mental ni kan, disalah ertikan sebagai seorang ahli sihir, orang yang mengamalkan ilmu hitam. Dan disebabkan benda-benda ni, gereja dulu mengeluarkan satu decree ataupun kita panggil sebagai paus dulu ataupun pope, dikeluarkan satu papal bull tau, yang kata untuk hukum orang-orang yang mengamalkan sihir ni apa semua. Tapi diorang sebenarnya tak faham yang itu sebenarnya penyakit mental. Jadi ramai wanita-wanita yang mengalami gangguan mental ni dibunuh ataupun
diseksa disebabkan mereka sangka yang perempuan-perempuan ni, wanita-wanita ni sebagai ahli sihir ataupun mengamalkan ilmu hitam dan sebagainya. Jadi kalau kita nak tahu lebih lanjut lah, kan sebab kita hari ni pun kita tak cerita secara mendalam kan. Aku rasa kau just sentuh yang macam just surface je, kau tak go into deeper kan. Jadi kalau macam pendengar-pendengar podcast ni nak macam tahu lebih lanjut, apa yang kau Google untuk tahu pasal benda ni? The keyword. Yes. The keyword dia adalah especially So aku kalau type hysteria dia macam tak adalah keluar pasal zaman kita Yunani kena ke apa tulis nama pengkaji dia lah, Sigmund Freud ataupun Jean-Marie Charcot yang first kali yang membuat eksperimen, bukan nak kata eksperimen, uji kaji terhadap ataupun cara ubat orang yang terkena histeria, iaitu Jean-Marie Charcot ni dia pakai hipnosis tak silap saya. Dan pesakit dia pesakit histeria Jean-Marie ni merasa pulih lepas bercakap dengan terapis dia. So basically kalau kita tengok balik masalah psikologi sekarang kan, mesti dia akan cakap dengan terapis dia. Dan even kalau kita stres sekalipun, kita akan bercakap dengan orang lain untuk membuatkan diri kita makin lega kan. Dan orang tu makin lega. Oh, tapi okey, sebabkan kita pun dah sampai dekat masa mencemburui kita, tapi one thing dah dapat apa keyword kita nak kalau cari. nak tahu yang lebih lanjut, sebab yang ni satu perspektif baru yang aku rasa orang pun tak tahu sebenarnya. Macam ramai orang tak tahu. Betul? So aku rasa sebab tu lah aku rasa kalau tayang podcast ni pun orang akan tanya, jadi lebih baik macam bagi tahu awal kan. Tapi yang macam Syamil cakap tadi, yang kalau kita ada masalah pun kita akan bagi tahu orang kan. Okey, aku teringat satu benda. Kalau kita ada masalah, kita akan luahkan orang. Berbalik kepada emosi jugalah. Itu kawalan emosi kita. Ini mungkin ada sentuh sikit bab motivation motivation diri kan. Kadang-kadang orang down sebab apa? Dia stress. Bila dia stress, dia tak boleh kawal emosi dia dan jadilah macam histeria macam apa. Tapi kalau macam mana nak selesaikan, solusinya adalah mungkin kita boleh bercakap dengan orang lain, ataupun malu nak bercakap dengan orang lain. Kita ada sekarang line befriend, befrienders. Tak ingat befrienders, tak ingat lah. Tapi dia aku tahu tanya kasih Nur apa tu. Okay, tapi so maksudnya pendengar podcast boleh google lah kat mana kita. Maksudnya korang kat luar sana bukan sahaja bersendirian. Don't surprise yourself. Selalu orang cakap tak ada masalah kalau kita nak pergi jumpa kaunseling. Selalu orang cakap kalau pergi jumpa kaunseling, orang yang bermasalah. Tak, sebenarnya untuk diri sendiri. So stop, jangan fikirkan apa orang lain kata. And untuk diri kita sendiri, macam mana kita nak tingkatkan motivation kita. Lepas tu bagus informasi yang baru kita dapat tentang histeria and kerasukan dan sebagainya. Kalau macam kau, itu kesimpulan daripada aku lah. Kalau kau? Jangan sampai anda kena histeria. Diselubungi. Take action before it's too late. Wow. Do whatever it takes. Wow. So kata-kata akhir daripada Syamil? Memandangkan topik kali ni sentuh tentang kesihatan mental. Untuk pendengar-pendengar podcast ni, saya harap kalau macam awak ada mengalami masalah ke apa ke, tolonglah dapatkan bantuan kan. Jangan simpan. Kalau sebenarnya kalau kita tak boleh nak bercakap dengan family pun, dengan kawan. Kalau bukan dengan kawan pun, at least dengan stranger tau. Tapi stranger yang boleh dipercayai lah. Jangan just cakap dengan sesiapa-siapa je kan. Orang boleh gunakan tu untuk sakitkan kita balik kan. Jadi cakap dengan orang yang profesional, dapatkan bantuan lah sebenarnya. Okay, itu sahaja. Mungkin kalau ada topik yang menarik, korang nak kita orang bincangkan ataupun bawa ke podcast Kotak Suara, boleh cadangkan di ruangan bawah. Terima kasih daripada saya, Mira. Dan Farah. Terima kasih dekat Syamil sebab dia sudi nak join kita punya podcast hari ni. Okay, Farah nak cakap apa-apa? Tak ada. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye.